إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى المعلمين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبينا الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا رحمن ادفع عنا يا رحيم كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة اللهم آمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العظيم. Surah Al-An'am ayat yang ke-6. Saya hormati Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Nazir, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah, pada pagi ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Nabi pernah berpesan kepada para sahabat. Nabi kata, wahai para sahabat, hari ini kalau kamu nak tengok di antara salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas muka bumi Allah, maka Nabi kata, kamu tengoklah sewaktu mana ada majlis ilmu. Maka di antara apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu ini adalah satu daripada taman-taman syurga Allah. Bila mana taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ni, apa yang kita faham, senantiasa diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada di dalam satu riwayat, sepanjang kita berada di dalam majlis ilmu ini, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun membawa rahmat daripada Allah
dan akan memayungi manusia yang senantiasa berada di dalam majlis ilmu tersebut, dengan mana malaikat akan mengembangkan sayapnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini, kita minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala kira sebagai amal saleh dan menjadi bekalan untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang saya baca sebentar tadi, Allah Ta'ala cerita perihal umat manusia yang mana Allah Ta'ala bawa kisah umat-umat yang terdahulu kepada kita. Hari ini bila mana Allah Ta'ala bagi nikmat Allah, maka Allah Ta'ala nak kita menjadi di antara manusia yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, Allah Ta'ala nak kita duduk dengan agama Allah. Allah Ta'ala nak kita senantiasa duduk dengan agama Islam. Allah Ta'ala nak kita ini sentiasa beramal dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Nah, sebab itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu agama yang ada di atas muka bumi Allah melainkan agama yang paling terbaik untuk umat manusia adalah agama Islam. Sebab itulah Nabi berpesan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpesan kepada para sahabat. Apa yang Nabi sebut? Nabi kata, wahai para sahabat, tidak ada satu agama di dalam dunia ini melainkan agama Islam yang senantiasa mengajar umat dia bila mana berjumpa dengan sahabat-sahabat, bila mana berjumpa dengan kawan-kawan, bila mana berjumpa sesama umat Islam. Lalu perkara yang pertama yang kita buat adalah mendoakan dia. Kan Nabi sebut di dalam hadis, di antaranya Nabi kata wa afshus salam. Dan Nabi kata sebarkan salam. Jumpa orang, bagi salam. Nah, walaupun permulaan salam itu hukumnya sunat, akan tetapi jawapan kepada salam itu adalah wajib. Mana ada agama yang lain, perkataan pertama apabila kita bertemu dengan kawan-kawan kita, terus dia suruh kita mendoakan kawan tersebut. Mana ada agama yang lain, bila mana kita berjumpa dengan mak ayah kita, lalu perkara yang pertama kita doa untuk mak ayah kita. Mana ada agama yang mengajarkan kita kali pertama walaupun kita bertemu dengan manusia yang kita tidak kenal, lalu perkara yang pertama yang menjadi amalan kepada kita adalah mendoakan kepada orang yang kita tak kenal tersebut. Tidak ada agama yang lain melainkan agama Islam. Nah, sebab itulah apa yang Nabi nak sebut. Nabi nak cerita kepada kita agama Islam adalah satu agama yang senantiasa mendoakan sesama penganut-penganut dia. Sebab itulah salam ini tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan Islam. Nah, bahasa kita, sama-sama kita orang Islam ni, bila kita jumpa, kita ada kod kita. Faham tak kalau saya sebut macam tu? Kod kita apa? Kod kita adalah salam. Sebab salam ini kalau kita tengok ada Al-Quran, Allah Ta'ala sebut. Nah, di antaranya Allah Ta'ala sebut perkataan As-Salam. As-Salam itu adalah satu nama daripada nama-nama Allah. Tu perkataan As-Salam. Maka hari ini kita jumpa kawan-kawan kita, kita jumpa sahabat kita, kita jumpa anak kita. Maka apa yang kita buat? Kita akan memberi salam. Hebat tak hebat salam ni, sehingga mana Allah Ta'ala pernah sampaikan salam kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahasa dia apa? Salam ni boleh kirim. Nak cerita hebat tak hebat salam?
Kan kalau adik-beradik kita nak pergi berjalan, nah tiba-tiba dia kata dia duduk rumah abang kita, dia duduk rumah kakak kita, apa yang kita sebut? Kalau kita tak ada, kita akan kata kirim salam kepada mereka. Nak cerita hebat tak hebat salam ini, sampai satu tahap dia boleh kirim salam tersebut dan orang tersebut akan jawab salam kita. Ini seperti mana yang berlaku kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Kan dalam satu riwayat Nabi sebut kepada kita, Nabi kata saat berada dalam sakaratul maut ini adalah satu saat yang cukup susah. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Sebab Nabi kata, Nabi tengok bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha berada dalam keadaan sakaratul maut. Sayyidatina Khadijah ni mati awal daripada Nabi. Dan kalau tengok apa amal saleh yang Sayyidatina Khadijah tak buat di atas dunia, apa yang dia tak buat? Semua amal saleh yang diarahkan oleh Nabi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama yang dilakukan, yang ikut apa yang Nabi suruh adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Kan ya hari ni yang kita sebut ummahatul mukminin. Nah, ataupun bahasa kita panggil ummul mukminin. Ni ibu bagi orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab Sayyidatina Khadijah adalah manusia yang pertama yang membenarkan dan mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan Nabi. Apa yang Sayyidatina Khadijah tak buat? Nah, sehingga mana Nabi turun daripada Gua Hira. Nah, ketika itu Nabi berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Ada dalam satu riwayat menyatakan Nabi tengok Jibril pada waktu tersebut dalam keadaan Jibril datang dalam bentuk yang sebenar bila Nabi keluar daripada gua. Dalam gua tu memang Nabi jadi macam orang. Dan Nabi apa kita kata malaikat dia rupa bentuk orang. Dia mari dia peluk Nabi, apa dia sebut? Dia kata ya Muhammad iqra, hey Muhammad baca. Dia peluk Nabi itu dalam riwayat hari ni saya terjemah. Nabi kata dia peluk Nabi itu kuat tak kuat, Nabi rasa nak mati. Sedangkan Jibril datang ketika itu dalam bentuk manusia. Maka dia berkata kepada Nabi, ya Muhammad iqra, hey Muhammad baca. Maka apa Nabi sebut? Nabi kata ba'ana biqari'in, aku tak nak baca. Bila dia ulang peristiwa tu, ni bulan Rejab dekat dah ni. Apa yang berlaku? Ketika itulah yang Jibril dia ajar Nabi tu. Nah, dia ajar Nabi supaya baca Al-Quran. Dan dia bermula dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab tu start bulan Rejab ni kena start dah baca Quran. Memang ayat tu turun pada bulan Ramadan. Tapi kata para alim ulama, bagi orang awam macam kita ni, kalau nak tunggu Ramadan baru nak pulun, akhir sekali tak dan habis, dah habis Ramadan dah, Quran tak habis lagi baca. Kan macam kita biasalah. Hari pertama Ramadan dan lah baca Quran semuka. Hari kedua baca juzuk semangat. Hari ketiga pulun sujud setengah. Hari keempat dengar lagu raya, tinggal terus Quran. Tu kita. Kan ulama kata dia macam kita berlari lah. Macam kita hari Sabtu duk pergi Tasik Cyberjaya duk jogging. Sampai Tasik orang sini jogging lah. Kan? Naik basikal gagah-gagah pun. Sampai Tasik Cyberjaya tu letak kereta bukan terus pakai kasut lari. Betul tak? Kalau pakai kasut terus lari tak sampai 5 minit balik naik ambulan lah. Cara nak buat macam mana?
Sebelum nak berlari, sebelum nak berjalan tu, kita kena panas badan dulu. Kena berjalan dulu sikit-sikit sambil minum, sambil duduk menyembang, kata ke orang, biasalah. Kan dia kalau berjalan sebelah-sebelah member ni, ada benda dia nak bercakap. Kadang-kadang tak kata ke orang, dia tengok tasik tu pun jadi kerja. Kan kadang-kadang jalan seorang-seorang, jalan dengan member lah, tengok-tengok dia potong pokok tu sengit, orang potong tu tak ada dah, dia tengok pokok bunga sengit pun jadi kerja. Sebab apa? Sebab kita ni 24 jam nak bercakap. Sebab tu sebelum jogging kita tak turun terus lari. Macam tu juga kata ulama, jangan bila masuk bulan Ramadan terus nak pulun. Bila terus kita pulun dalam bulan Ramadan, pasal tu yang 4 hari lah, lepas tu penat. Lepas penat, hari kelima tinggal. Maka apa kata ulama? Para salafus salih, mereka bersedia untuk bertemu dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelum bertemu Ramadan. 6 bulan sebelum jumpa Ramadan, bersiap sedia dah nak jumpa Ramadan. Kita ni orang awam, takkan masuk bulan Rejab ni tak boleh sedia lagi. Kan bulan Rejab ni yang mana tak pernah baca Quran, buka balik. Tu bagi kata nak buka Quran lah. Tapi kalau boleh malam ni balik buka lah. Takut nak tunggu Rejab, tak ada Rejab. Duk cadang bulan Rejab nak buka Quran, tak sampai Rejab mati dah. Kan saya sebut bila, sebab orang kita ni pantang sebut mati. Ni kita nak sebut. Sebab itulah, ni masuk bulan Rejab, buat amal soleh bagi banyak. Sebab apa? Persediaan nak jumpa Syaban. Masuk bulan Syaban, tingkatkan lagi amal soleh. Sebab apa? Nak jumpa Ramadan. Masuk bulan Ramadan, baru pulun. Sebab apa? Waktu tu bulan Rejab, bulan Syaban, badan kita dah panas dah. Dah terbiasa dah dengan amal soleh. Masuk bulan Ramadan, terus pulun, baru tak penat. Ni Rejab Syaban buat tak tahu, masuk Ramadan terus pulun. Pulun tu pulun hak sungguh-sungguh. Yang tak pernah baca Quran, dia baca Quran. Tak pernah mari masjid, dia mari masjid. Tak pernah sedekah, dia sedekah. Bagus buat gitu. Tapi tak lama, last sekali dia penat, 5 hari berhenti. Sebab itulah Nabi cerita kepada kita, tengok Sayyidatina Khadijah. Apa yang Khadijah tak buat kepada Nabi? Lepas Nabi kena peluk dalam Gua Hira tu, Nabi keluar sahaja daripada Gua Hira. Ini dalam riwayat. Berhadapan dengan Gua Hira tersebut terdapat satu bukit yang dinamakan sebagai Jabal Malaikah, Bukit Malaikat. Tu orang Arab bagi nama lah. Sebab apa? Mengikut riwayat tersebut, bila Nabi keluar saja daripada Gua Hira, Nabi memandang ke arah Jabal Malaikah tersebut. Nabi nampak Jibril dalam keadaan yang sebenar. Nabi nampak. Maka bila Nabi cerita macam tu kepada Sayyidatina Khadijah, Nabi cerita kepada para sahabat, maka sahabat pun tanya Nabi SAW. Sahabat kata, ya Rasulullah, hari ni kami nak tanya kamu, macam mana bentuk malaikat? Besar ke tidak? Maka apa Nabi sebut? Nabi kata, wahai para sahabat, hari ni kalau kamu tanya aku macam mana malaikat, aku tak reti nak cerita. Tapi yang aku boleh cerita kepada kamu, malaikat Jibril ni dia ada sayap. Nah, ada kanan, ada kiri. Kalau aku nak cerita besar ke kecil, saiz dia macam mana, aku tak boleh nak cerita. Tapi aku boleh buat satu perbandingan. Apa perbandingan tersebut? Nabi kata, sekiranya malaikat Jibril ni duduk di utara, orang selatan boleh nampak. Sekiranya malaikat Jibril ini duduk di sebelah timur dunia, orang yang berada di barat dunia boleh nampak. Bukan duduk utara selatan masjid kita ni, dah. Bukan duduk utara selatan Malaysia, dah.
Kalau Jibril dia duduk di utara dunia, orang selatan dunia boleh nampak. Cuba kita bayang. Sebab tu bila Nabi balik di rumah, waktu tersebut Nabi dalam keadaan getah. Sebab tak pernah tengok makhluk yang macam tu. Kita hari ni jangan tengok malaikat, jumpa ular sawa pun balik demam dah. Faham maksud saya? Jumpa ular sawa ni bukan jenis ligan orang. Ular sawa ni dia duduk macam tu. Kita balik tengok ular sawa, lari dah kita. Balik demam. Nabi ni tengok, lepas dia tengok malaikat, dia balik, apa dia sebut? Dia berkata kepada Sayyidatina Khadijah, zammiluni. Dia cerita kepada Khadijah, dia suruh selimut. Dia suruh selimut dalam keadaan Nabi getah. Bila mana Sayyidatina Khadijah selimut Nabi, selepas daripada tu dia tengok keadaan Nabi tenang, baru dia bertanya Nabi. Dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang jadi kepada kamu sampai menjadi macam ni balik getah ni? Nampak sikap Sayyidatina Khadijah ni, kita sebut banyak kali dah. Walaupun dia tengok Nabi balik dalam keadaan takut macam tu, Nabi suruh selimut, dia selimut. Dia tengok Nabi tenang, baru dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apa yang berlaku tadi ni? Kita ni cuba suami balik ketang tengok, cerita bila suami balik, dia redah pintu. Faham bahasa saya ni? Dia tolak pintu, dia tutup kunci, balik duduk atas katil ketang. Agak-agak kita jadi apa? Satu, kita pun ketang sekali, tak ketahuan punca. Dua, kita bersyarah kat dia sampai dia habis ketang. Betul ya? Ni perangai kita. Dah lah buka pintu, terkejut dah. Tutup pintu, terkejut lagi. Tiba-tiba balik selimut. Kita bersyarah kat dia sampai dia habis ketang. Syarah kita tak habis. Khadijah dah. Sayyidatina Khadijah, Nabi suruh selimut, dia selimut. Dia tengok Nabi tenang, baru dia pergi berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada kamu? Maka ketika itu soalan yang pertama, apa yang Nabi kena? Di antaranya Nabi bertanya, Nabi kata kepada Sayyidatina Khadijah, wahai Khadijah, hari ini aku takut dengan diri aku sendiri. Maka Nabi bertanya kepada Sayyidatina Khadijah. Nah, terjemahan dia nak bagi ibu-ibu faham pagi ni. Apa Nabi tanya? Nabi kata, wahai Sayyidatina Khadijah, aku ni dah gila ke? Faham tak saya terjemah macam tu? Sebab tak pernah jumpa makhluk besar macam tu. Tu dia tanya Khadijah, wahai Khadijah, aku ni dah gila ke? Macam kita lah. Orang lain tak nampak, tiba-tiba kita nampak. Kali pertama mungkin kita kata jin. Pasal nampak dalam masjid, kita kata jin Islam lah. Kalau nampak di rumah, dia kata iblis. Kalau duduk di hutan, dia kata syaitan. Macam tu lah. Kali pertama nampak, dia kata tak apa, ni mungkin jin Islam kot. Kali kedua nampak, dia takut dah. Kali ketiga nampak, dia dah start dah. Last sekali sampai satu tahap, dia nampak, orang tak nampak. Ada berlaku macam tu? Kan kalau ada seorang dua mari dekat kita, dia kata kat kita, Haji, Hajah, tu sebelah Hajah siapa dia tu? Ni saya bukan nak cerita hantu, contoh. Kan? Dia kata, Mak Haji, tu sebelah Mak Haji tu budak mana tu?
Kita tengok tak ada budak. Dia kata tu ada budak 3 orang. Kita takut dah. Last sekali kita kata apa? Kita kata dia ni gila ni. Padahal kita takut. Faham tak? Ini soalan. Saya nak bagi faham. Nabi kata, wahai Khadijah, aku ni gila ke? Maka waktu tu apa Sayyidatina Khadijah jawab? Sayyidatina Khadijah kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah Ta'ala, kamu ini seorang manusia yang pertama suka menghubungkan silaturahim. Kamu ini seorang manusia yang suka mengajak manusia buat kebaikan. Dan kamu adalah seorang manusia yang ditugaskan oleh Allah untuk memberi rahmat kepada seluruh umat manusia. Mana mungkin ketika ini kamu orang yang macam ni, kamu orang yang baik, yang ada 3 sifat ni, mana mungkin hari ini Allah Ta'ala nak uji kamu dengan satu ujian yang kamu tak mampu nak tanggung. Ni kata Khadijah, kamu orang yang baik, takkan Allah Ta'ala nak buat macam ni? Tak. Maka ketika itu Khadijah dia ajak Nabi pergi jumpa dengan sepupu dia. Sepupu Khadijah ni waktu tu tak Islam lagi. Belum Islam. Masih lagi agama Nasrani. Bila pergi jumpa Warqah ibn Naufal, lalu pun Nabi ceritalah. Nah, Khadijah kata, wahai Warqah, tolong tengok Sat Muhammad ni. Khadijah pun ceritalah dia balik tiba-tiba, bila dia balik, nah dia suruh selimutlah keadaan dia kata. Lepas tu bila kita tanya dia ceritalah dia nampak macam ni, macam ni dia cerita. Maka Warqah pun dia dengar. Nabi pun ceritalah. Nah, waktu duduk Gua Hira macam ni, ada seorang mari peluk dia, suruh dia baca. Kemudian dia cerita dia tak tahu baca. Orang tu peluk dia lagi sampai dia tak boleh nak menyawa. Suruh baca lagi. Dia kata tak tahu nak baca. 2-3 kali. Bila orang tu pergi, dia keluar daripada Gua Hira tersebut, dia nampak ada satu makhluk yang mana dia kata makhluk tu ada sayap besar. Dia ceritalah ciri-ciri makhluk tu. Maka apa kata Warqah? Warqah kata, ya Muhammad, kalau ikut apa yang kamu cerita tadi, sebab Muhammad ni dia tak pernah menipu. Sebab tu ketika mana Muhammad dia duduk di kota Mekah, dia diberi sebagai gelaran Al-Amin. Memang jenis orang tak pernah menipu. Kalau kita ni 10 bercakap, 11 menipu. Tu jenis kita. Cuba kita duduk muhasabah. Daripada celik mata pagi tadi sembahyang subuh sampai sekarang pukul 10, tipu orang lagi. Ataupun berapa orang dah kita tipu hari ni? Kan orang telefon tanya ada di mana, 2 minit lagi sampai, padahal sejam. Tipu dah tuan tu. Tipu tak sedap. Kan? Kawan-kawan ajak, kata kami sampai dah ni, ada kuliah duha, kami ada di mana? Kita pun kata ni duk keluar rumah dah, padahal baru duduk dalam rumah, baru nak siap. Habaq duk keluar rumah dah. Tipu dah. Berlaku lagi pagi ni. Bukan sinilah, sini main away belakang, lepas subuh tak balik dah. Ni kita cerita Syakirin lain. Tapi Syakirin jugalah. Apa saya nak sebut? Bila Nabi cerita macam tu, Warqah ibn Naufal kata, wahai Khadijah, wahai Muhammad, kalau ikut apa yang kamu cerita itu adalah daripada sifat-sifat satu makhluk Allah yang disebut di dalam kitab kami yang bernama Namus. Namus tu siapa? Jibril lah. Bila Nabi cerita macam tu, Sayyidatina Khadijah
adalah orang yang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak Khadijah? Hebat. Yang ni yang Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah. Dan waktu Aisyah berkata kepada Nabi, ni dalam satu riwayat yang lain, Aisyah berkata kepada Nabi, bahasa saya hari ni macam mana? Bila Nabi duk sebut nama Khadijah, nah sehingga mana suatu hari saudara daripada Khadijah, waktu tu Sayyidatina Khadijah dah wafat dah, saudara daripada Sayyidatina Khadijah mari rumah Nabi bagi salam. Bila bagi salam, waktu tu Nabi duk semayang, kata Sayyidatina Aisyah, tiba-tiba aku tengok Nabi ni mempercepatkan solat baginda. Dengar suara tu bagi salam, Nabi mempercepatkan solat Nabi. Maka lepas Nabi selesai solat, tetamu pun dah balik, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sebelum ni semayang tak cepat macam ni pun, kenapa hari ni semayang cepat sangat? Maka apa Nabi jawab? Nabi kata, sewaktu mana saudara Khadijah mari tadi, dia ketuk pintu, dia bagi salam. Apa Nabi kata? Aku ingat Khadijah balik, Nabi sebut. Faham? Ni rindu Nabi kepada Sayyidatina Khadijah. Walhal Sayyidatina Khadijah wafat dah waktu tu. Nabi kata, yang aku mempercepatkan solat aku ni sebab aku dengar suara sebiji macam Khadijah. Aku ingat Khadijah balik. Bukan nak cerita kata mati hidup balik, nak cerita kata rindu Nabi SAW kepada Sayyidatina Khadijah. Ini yang Sayyidatina Aisyah jealous ni. Sikit-sikit sebut Khadijah, sikit-sikit sebut Khadijah, sehingga mana satu tahap Sayyidatina Aisyah ni tak tahan daulat dah. Faham yang sebut macam tu? Habis dah sabar, dia bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, sebab apa sikit-sikit sebut nama Khadijah, sikit-sikit sebut nama Khadijah? Apa lebih Khadijah tu? Kalau nak kata daripada segi muda, aku dengan Khadijah sudah tentu aku menang sebab aku lagi muda daripada Khadijah. Kalau nak cerita siapa lebih cantik, sudah tentu aku menang sebab aku muda, aku lagi cantik daripada Khadijah. Kalau nak cerita siapa lebih kuat, sudah tentu aku menang, kata Sayyidatina Aisyah, sebab aku muda, mestilah aku kuat. Maknanya aku ni lebih lagi daripada Khadijah. Sebab apa ya Rasulullah? Sikit-sikit kamu sebut Khadijah, sikit-sikit sebut Khadijah. Apa lebih Khadijah? Kata Sayyidatina Aisyah, waktu dia tanya soalan macam tu, berubah muka Nabi. Berubah muka Nabi. Maka apa Nabi jawab? Nabi kata, tahu tak sebab apa sampai hari ni Nabi sebut nama Sayyidatina Khadijah? Kerana Sayyidatina Khadijah pernah melakukan beberapa perkara kepada Nabi SAW. Yang pertama, apa Nabi sebut? Nabi kata Khadijah adalah golongan manusia yang beriman, menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW. Isteri Nabi. Nabi tak ada cerita dekat sahabat lagi, isteri Nabi tahu dah. Khadijah dapat tahu, terus beriman kepada Nabi. Dia jadi orang pertama beriman kepada Nabi. Yang kedua, Nabi kata ketika mana orang tak suka dekat Nabi, nah ketika mana musuh Islam ketika itu mereka menindas Nabi, maka tidak ada orang yang lain yang mempertahankan Nabi SAW melainkan ketika itu manusia yang bernama Sayyidatina Khadijah. Nah, tidak ada wanita yang mampu memberi zuriat kepada Nabi yang banyak melainkan Sayyidatina Khadijah. Nah, dan apa yang Nabi sebut? Nabi kata bila mana Khadijah ini dia mempertahankan Nabi, dia mempertahan dari segi apa? Dia mempertahan daripada semua segi. Waktu orang tak suka dekat Nabi, waktu orang rancang nak bunuh Nabi, waktu orang tak bagi, orang pulau Nabi, ketika itu Sayyidatina Khadijah lah yang mengambil harta dia dan dia beri kepada Nabi SAW. Untuk apa?
untuk Nabi menyebarkan Islam. Dia ulama kata hari ni kalau nak sebar Islam pun kena ada duit juga. Kita ni kalau nak ajak orang duduk dengan Islam, kita kena tunjuk kemas juga. Faham tak? Bukan suruh ada perasaan ujub. Jangan sampai kita ni megah. Cumanya kalau nak ajak orang duduk dengan Islam, nak ajak orang main mengaji, nak ajak orang buat baik, kita ni kena kemas dulu. Macam dengan Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, tengok dalam surah An-Nazi'at. Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu nak pergi jumpa Fir'aun, jangan pergi jumpa macam tu saja. Sebab Fir'aun ni dia orang kaya, dia orang hebat. Janganlah kamu pergi jumpa Fir'aun, pergi pujuk, Fir'aun, jomlah masuk Islam. Sampai kiamat Fir'aun tak masuk Islam. Maka apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, fa'arahul ayatal kubra. Hei Musa, kamu pergi jumpa Fir'aun, ajak dia masuk Islam. Dalam keadaan kamu ajak dia masuk Islam, kamu tunjuk segala apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Maknanya apa? Tunjuk segala mukjizat. Baru Fir'aun tu dia rasa takut, baru dia rasa dia lemah, baru dia akan ikut kamu. Kena tunjuk. Sebab tu kita hari ni kalau nak ajak orang mari masjid, kita dulu kena kemas. Kita dulu kena jadi orang yang hebat. Bukan suruh pergi belagak senang, bukan suruh pergi belagak kaya, tak. Kan? Ni ajak orang pergi masjid, tudung pun tak serika. Faham tak saya sebut macam tu? Ajak orang pergi masjid, baju hak sama 5-6 hari. Tapi ibu-ibu depan saya ni, saya tak ada masalah dah. Jenis perangai perempuan ni 2 jam sekali tukar baju. Rajin tukar baju tak ada masalah. Kurang-kurang serika lah sikit. Faham? Nak ajak orang pergi masjid, baju kena serika. Nak ajak orang buat baik, kadang-kadang mas tu jangan sampai 5 hari 6 hari. Lah ni duk pakai mask hak sama sampai 10 hari. Kan cakap dengan orang pun nampak mulut lah dekat mask tu. Faham tak bahasa saya ni? Nak sebut kata apa? Kena tunjuk kemas sikit. 5 minit sekali tak apa tukar mask. Kan 5 minit sekali tukar mask, 5 minit sekali tukar mask. Biasalah. Lah ni bila sebut mask, orang faham dua maksud, bukan mask yang duk pakai tu. Mask ni pun boleh jadi. Tak apalah, sebab kita di rumah kami mas belambak, kemas juga tu. Orang akan nampak, wih dia ni kaya, mas belambak rumah dia banyak sungguh, berapa kotak mau, tanya dia. Musim-musim macam ni. Baik, apa kita nak sebut? Sayyidatina Khadijah ni, bila dia bagi segala wang ringgit kepada Nabi, akhir sekali dekat dia nak wafat, tak ada apa. Tak ada apa. Ada Allah, ada Rasul. Nabi kata pada waktu tersebut, bila hanya tinggal Allah dan Rasul. Ni maksudnya yang kita duk cerita pada tadi ni, kita cerita tentang kebaikan Sayyidatina Khadijah. Betul tak? Tu pun Nabi kata ketika mana Sayyidatina Khadijah berada dalam sakaratul maut, Nabi kata aku duduk sebelah Sayyidatina Khadijah, aku tengok dada Sayyidatina Khadijah berombak. Faham tak? Berombak. Nak cerita kata susah sakaratul maut ni. Tu tara Sayyidatina Khadijah yang buat semua dah dekat Nabi tu. Dekat nak wafat, Nabi tengok dada Sayyidatina Khadijah menahan kesakitan sakaratul maut. Dada Sayyidatina Khadijah berombak. Agak-agak kita ni nak mati macam mana? Sebab itu Nabi kata sampai satu ketika bila aku tengok Khadijah berada dalam sakaratul maut, bila aku tengok macam tu sampai satu tahap, aku tak sanggup nak tengok Khadijah sakit. Nabi tak sanggup. Nak cerita kata sakaratul maut ni teruk sampai satu tahap Nabi tak sanggup tengok Sayyidatina Khadijah ni sakit. Maka apa sebut dalam riwayat?
Bila mana Nabi tengok Sayyidatina Khadijah berada dalam sakaratul maut, bila Nabi tak sanggup nak tengok, akhir sekali Nabi keluar, Nabi duduk di luar pintu rumah. Bila Nabi duduk di luar pintu rumah, ketika itulah Jibril turun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Jibril turun bertemu dengan Nabi, apa Jibril sebut? Jibril kata, "Ya Muhammad, hari ini aku turun bertemu dengan kamu dalam keadaan aku membawa salam Allah Ta'ala kepada Sayyidatina Khadijah." Nampak tak? Hebat tak hebat salam? Sampai boleh kirim. Allah Ta'ala pun kirim salam kepada Sayyidatina Khadijah. Jibril turun, dia kata, "Hai Muhammad, hari ini aku bawa salam Allah kepada Sayyidatina Khadijah." Maka lepas Jibril turun tu, Nabi buka pintu, Nabi pergi bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Nabi kata, "Wahai Khadijah, tadi ni Jibril turun bertemu dengan aku. Apa dia buat?" Jibril membawa salam Allah kepada kamu, wahai Sayyidatina Khadijah. Dah lah Allah Ta'ala kirim dekat Jibril, Jibril kirim dekat Nabi, Nabi baru sampai dekat Khadijah. Berapa lapis tu? Hebat tak salam? Boleh kirim 2-3 orang. Kita yang kirim ni seorang je. Kan adik-beradik kita balik di rumah, kirim salam kat mak, kirim dia seorang. Pernah tak kirim salam dekat mak, tapi abang dulu dekat abang, suruh abang yang kirim salam kat mak? Tak macam tu. Kita tak pernah buat. Tapi boleh tak buat? Boleh. 2-3 lapis boleh. Cuma kita tak pernah buat lah. Kan mak ada tak tu? Mak ada. Tapi pernah jadi mak ayah ada tak? Ada. Abang kat mak suruh kirim salam kat ayah sekali. Itu kita pernah buat. Abang dekat abang, abang kat mak, mak tu lah abang kat ayah. Berlaku juga. Sebab itulah bila mana Nabi sebut, Nabi kita, "Wahai Khadijah, Jibril turun tadi bawa salam Allah. Allah Ta'ala kirim salam dekat kamu." Di dalam riwayat tersebut, bila Khadijah dia dengar Allah Ta'ala kirim salam dekat dia, terus jadi kuat. Terus jadi kuat. Bila Khadijah bangun nak jawab salam Allah, nampak? Nak jawab salam ni bukan boleh sambil lewa buat kopi, tak boleh. Kan kita ni sambil duduk masak adik-beradik main, "Mak nu ada orang kirim salam." Kita je. Pasal tak? Sebab tu nak jawab salam kena jawab dengan cara yang terbaik. Bukan sambil masak bunyi je. Sebab Sayyidatina Khadijah nak jawab salam Allah dalam keadaan dia sakaratul maut. Nabi kata, tengok-tengok dia bangun. Dia bangun tu semata-mata nak jawab salam Allah. Apa Khadijah jawab? "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam." Bila kita duk baca doa ni? Lepas sembahyang. Lepas sembahyang. Tak tahulah ibu-ibu sedang ke tak doa ni baca tang mana, dan mari daripada mana asal usul dia. Nampak? Setara tu. Sebab tu hari ni macam kita kata lah, paling tidak tak boleh nak ikut apa pun yang Khadijah buat. Kita tak mampu nak jadi Sayyidatina Khadijah, tak ada masalah. Kita ikut apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Paling kurang lepas ni, lepas sembahyang, duduk bacalah Allahumma antas salam. Jangan tinggal. Sebab ini yang pernah dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah. Lepas sembahyang, duduk, lepas bagi salam, sebelum buat apa-apa, duduk Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Paling kurang. Ustaz, kami nak tambah kan,
Tabarakta Rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Boleh tak? Boleh. Tambah bid'ah tak? Tak bid'ah. Tambah dapat pahala lebih sikit. Faham tak saya sebut ni? Balik baca. Nah, ataupun duduk saja-saja. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Bacalah doa ni. Sebab apa? Kata para alim ulama, doa ini dibawa oleh Jibril alaihi salam. Bila malaikat bawa doa ni turun kepada umat manusia, maka bila malaikat turun ni, dia turun sekali rahmat. Bila dia turun sekali dengan rahmat, ketika itu rahmat Allah Ta'ala kena kepada umat manusia. Dibaca pula kepada Sayyidatina Khadijah. Maka kata ulama, kita ada dua perkara. Bila kita amal dengan doa ini, yang pertama kita akan senantiasa mendapat rahmat Allah. Yang kedua, kita minta supaya apabila kita balik bertemu dengan Allah, kita senantiasa bersama dengan isteri-isteri Nabi, terutamanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, dan kita akan dimasukkan bersama dengan isteri Nabi ke dalam syurga Allah. Kena buatlah. Duduk saja-saja baca. Bila turun rahmat Allah Ta'ala turun ni macam-macam kita dapat. Faham tak bila sebut rahmat? Bila rahmat Allah Ta'ala turun, barulah Allah Ta'ala bagi semua. Dia rahmat turun. Bila rahmat turun, bila kita dapat semua, yang dapat semua tu adalah nikmat. Sebab itulah ulama dulu, dia tak angkat tangan minta kaya. Kan kita dah sebut dah. Dia tak angkat tangan minta kaya. Ulama dulu, dia duk baca doa-doa yang macam ni saja. Apa yang Nabi baca, mereka baca. Apa yang Sayyidatina Khadijah baca, mereka baca. Pernah dengar cerita tak ulama susah? Pernah dengar tak cerita kata ulama miskin? Pernah dengar cerita tak ulama pergi minta kerja? Pernah dengar cerita tak ulama ni dia duk buat kerja lain, duk minta duit ke orang? Tak ada. Tak ada seorang pun ulama yang Allah Ta'ala bagi mereka susah di atas muka bumi Allah. Tu bahasa mudah kita. Bahkan ada hari ini di kalangan para alim ulama yang Allah Ta'ala bagi kesenangan di atas dunia ni, sampai kita tengok, kita tak boleh nak fikir. Jadi ini kata para alim ulama di dalam kitab-kitab mereka, di antara salah satu nak mendapat rahmat Allah, amallah dengan doa ni, Allahumma antas salam wa minkas salam. Banyak kali saya ulang pagi ni, tak hafal juga, tak amal juga, saya tak tahu cerita. Kan duduk saja-saja bacalah, tak semestinya lepas sembahyang. Nah, apabila kita berada dalam sesuatu keadaan, kadang-kadang kita ni bukan kata sempit, kadang-kadang tak tahu nak buat apa. Rasa nak? Pernah jadi tak macam tu? Dia tak tahu nak buat apa. Buat benda ni tak kena, buat benda ni tak kena. Kan duduk seorang tak kena, duduk ramai tak kena. Dia ada benda yang tak kena. Nak kata menangis pun rasa nak menangis, rasa nak bergelak pun rasa nak bergelak. Dia macam-macam. Nah, maka di antaranya disebut oleh para alim ulama, carilah satu amalan yang boleh Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Di antara salah satu amalan tersebut, doa yang kita baca tadi. Sebab apa? Sebab Jibril yang buat turun. Jibril buat turun salam Allah, maka Sayyidatina Khadijah jawab salam Allah dengan doa ini. Mudah-mudahan bila mana kita beramal dengan doa ini, insya-Allah, nah kita minta rahmat Allah Ta'ala senantiasa turun bersama dengan kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila mana kita hidup di atas muka bumi Allah, nah dalam keadaan macam ni, maka saya nak tutup dengan satu ayat yang kita baca pada awal pertemuan tadi. Nah, ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-6 tadi, apa Allah Ta'ala sebut kepada kita? Nah, Allah Ta'ala kata, "Hei umat manusia, kamu pernah tengok tak umat-umat dulu? Umat-umat dulu bila Allah Ta'ala jadikan mereka di atas muka bumi Allah, malam numakil lakum," kata Allah, kami tidak membiarkan mereka itu berdikari.
umat dulu ni, bila Allah Ta'ala jadikan mereka di atas muka bumi, Allah Ta'ala tak biar untuk hidup sendiri. Maknanya dalam keadaan Allah Ta'ala buat umat dulu, Allah Ta'ala bagi nikmat, bagi rezeki kepada mereka. Apa di antara nikmat dan rezeki? Allah Ta'ala kata wa anzalnas samaa alaihim midrara. Umat dulu bila kami jadikan mereka di atas muka bumi Allah, kami turunkan hujan. Bila turun hujan, semua tanaman mereka akan subur. Bila turun hujan, semua binatang mereka akan sihat. Bila turun hujan, banyak pokok-pokok akan tumbuh. Nikmat lah. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Tak cukup dengan kami bagi di atas daratan, kami bagi pula kepada mereka sungai, kami bagi pula kepada mereka laut. Sebab apa? Kadang-kadang teringin nak makan ikan ayak sungai, boleh pergi mancing dalam sungai. Kadang-kadang teringin nak makan ayak ikan masin, nah, ataupun jenis makanan ikan hak duduk dalam ayak masin, pergi ambil di laut. Nak makan buah pun boleh, nak makan binatang hidup atas dunia pun boleh, nak makan binatang hak duduk dalam laut pun boleh. Nak apa lagi? Tapi kata Allah, umat dulu dalam keadaan kami buat mereka, lalu kami jaga mereka. Kami jaga ni, kami bagi tempat tinggal, kami bagi nikmat, kami turun hujan, kami bagi laut, kami bagi darat, kami bagi kepada mereka sungai. Akhir sekali apa mereka buat dekat kami? Fa'ahlaknahum bidhunubihim. Akhir sekali dapat nikmat Allah, mereka lawan Allah. Ni perangai umat dulu. Dapat semua nikmat Allah Ta'ala dah, Allah Ta'ala dah bagi dah. Apa yang mereka buat? Mereka lawan Allah. Bila mereka lawan Allah, apa kata Allah? Dalam keadaan mereka ambil nikmat kami, tiba-tiba mereka lawan, buat dosa pula kepada kami. Maka kata Allah, akhir sekali kami akan musnahkan mereka disebabkan dosa yang mereka buat dekat kami. Wa ansha'nahum min ba'dihim qarnan akharin. Bila kami musnah mereka, kami tak tinggal pun walaupun satu zuriat keturunan mereka. Apa yang Allah Ta'ala buat? Wa ansha'nahum min ba'dihim. Kami akan jadikan selepas daripada mereka itu qarnan akharin, kaum ataupun umat yang lain pula untuk hidup di atas dunia bagi menjalankan tugas sebagai seorang manusia yang menyebarkan agama Allah. Sebab tu hari ni bila Allah Ta'ala bagi nikmat dah, jangan buat dosa kepada Allah, jangan lawan Allah. Kan? Punca dia, kunci dia satu ya. Hari ni Allah Ta'ala bagi nikmat, baliklah ajak anak pinak kita supaya beriman kepada Allah. Takut apa? Takut kapek masjid ni tukar pula kali kedua. Faham tak bahasa saya? Baru ni kena dah. Kan? Tak tahulah rumah ibu-ibu masuk ayak ke dah. Tapi masjid kena. Dia kalau ujian Allah Ta'ala nak bagi ni, jangan kata orang jahat saja, rumah Allah Ta'ala pun kena. Ni yang Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, kalaulah ujian Allah Ta'ala turun, kalaulah bala Allah Ta'ala turun, macam mana keadaan orang soleh? Takkan orang soleh pun kena bala juga? Maka apa Nabi jawab? Qala na'am. Nabi kata ya. Bila bala Allah Ta'ala turun, semua orang kena. Sebab apa? Idza kathural khabathu. Kerana ketika itu orang yang buat jahat, orang yang buat maksiat jauh lebih ramai daripada orang beriman kepada Allah. Sebab tu kalau bala Allah Ta'ala turun, jangan kata rumah orang jahat saja. Bala ni jenis tak ada mata. Dia bukan boleh pilih, nampak rumah tu imam dia kena, nampak rumah tu bilai dia mengelak. Tak boleh. Bala ni bila dia turun, semua kena. Jangan kata rumah orang, rumah Allah Ta'ala pun kena, tambah rumah kita. Sebab tu jangan. Nah, takut-takut kalau turun macam ni, kering, tukar kapek, boleh mari lagi mengaji kita. Alhamdulillah. Takut apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ansha'nahum min ba'dihim qarnan akharin. Kalau hari ni kamu lawan Allah, sampai satu masa kami akan musnahkan kamu, lalu kami jadikan umat yang lain untuk hidup bagi menyebarkan agama kami. Takut Allah Ta'ala tak pilih kita.
Kalau kita tak nak pilih Islam, tak nak duduk dengan Islam, tak ada masalah bagi Allah. Allah Ta'ala boleh musnah kita, pilih orang lain untuk memperjuangkan Islam. Ni ayat ni Allah Ta'ala sebut. Tengok dalam surah Al-An'am ayat ke-6. Nah, sebab itulah hari ni hidup di atas dunia, apa yang kita kena buat? Banyaklah kita berdoa kepada Allah, banyaklah buat amal soleh, balik pesan kepada seluruh zuriat keturunan kita. Mudah-mudahan bila semua ni beramal dengan amal soleh, kita pakak-pakak buat amal soleh, duduk saja pun duduk berzikir macam kita sebut tadi kan, Allahumma antas salam wa minkas salam, mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala turun. Bila rahmat Allah Ta'ala turun, barulah bala, penyakit, ujian yang ada hari ni Allah Ta'ala akan angkat naik balik. Allah Ta'ala angkat bala bukan dia payah buat amal soleh, rahmat turun. Rahmat turun, bala tak ada, Allah Ta'ala akan angkat naik. Penyakit hilang bukan susah pun, buat amal soleh. Bila buat amal soleh, rahmat Allah Ta'ala turun, penyakit Allah Ta'ala akan angkatlah naik balik. Ini semua kerja Allah. Nah, mudah-mudahan sama-sama kita buat amal soleh. Jangan bagi Allah Ta'ala tukar dengan umat yang lain untuk memperjuangkan agama Allah, malah doa kepada Allah bagi Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dan memperjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan matinya kita nanti ni minta-minta supaya Allah Ta'ala pilih kita menjadi salah seorang manusia yang memperjuangkan agama Allah, dan ketika itu kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Cukup sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah, yang lemah di saya sendiri, mampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.